Oke, selamat sejahtera kami dari kumpulan 4. Hari ini akan mententangkan tajuk teori dan amalan perakaunan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Rasli, Muhammad Saha, Muhammad Asrul, Said Asrul dan Tanjing Singh. Hari ini kami akan mententang tajuk standard perakaunan thermodinamik. Perkenalan ditumbuhkan pada tahun 1993. Thermodinamik Holding Berhad ialah kumpulan perkhidmatan tentang antarabangsa yang menyediakan penyelesaian kejuruteraan bersepatu untuk berbagai industri. Pejabat operasi di Malaysia, Indonesia, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Singapura, India, Belanda, Switzerland dan unit Kingdom. Pada 2 Disember 2015, Thermodinamik Holding Berhad telah ditumbuhkan sebagai sebuah syarikat sendiri berhad di Malaysia dan pada 13 Mei 2016 ia ditukar kepada sebuah syarikat awam berhad. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan Permodalan Nasional Berhad PNB adalah pemegang saham utama. Sejak awal 2017, mereka telah berada di pusat Malaysia selama 5 tahun. Mereka menyediakan servis MRO, penyelenggaraan, perbaikan dan peralatan operasi untuk alatan seperti tumbing gas dan sistem engine, motor, pump operation dan kipas industri dalam industri gas dan minyak. Selain itu, bidang peniaga utama mereka termasuk kejuruteraan, perolehan perbangunan dan pengurusan EPCC, penyelesaian IT, pendidikan dan latihan. Pihak yang terlibat bagi kes Serba Dinamik adalah Datuk Dr. Muhammad Karim Abdullah, bekas CEO Serba Dinamik Holding Berhad. Dia dituduh terlibat dalam skandal kerana amalan perakaunan yang dipersoalkan. KPMG, bekas juru audit luar Serba Dinamik, selepas mendapati beberapa penjagaan dalam penyata kewangan syarikat, KPMG mengemukakan peletakan jawatan sebagai juru audit. Suruhanjaya Security Malaysia, Badan Kawal Selia Malaysia yang menyelia industri security AC melancarkan siasatan ke atas Serba Dinamik selepas harga saham syarikat itu jatuh mendadak berikutan dakwaan penyelewengan perakaunan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, organisasi kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab meneliti dan menangani kes rasuah SPRM, meneliti Serba Dinamik sendiri dan melaporkan penemuannya kepada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan tambahan. Lembaga pengarah Serba Dinamik bertanggungjawab menguruskan aktiviti perniagaan dan memastikan ia mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Dakwaan telah dibuat bahawa lembaga pengarah gagal menemui masalah perakaunan yang mengakibatkan skandal dan tidak menawarkan penyeliaan yang sewajarnya. Pemegang saham Serba Dinamik, harga saham Serba Dinamik jatuh selepas peristiwa ini.
Ernst and Young Consultant (EY), juru audit khas serba dinamik yang meneliti kebimbangan yang dikemukakan oleh KPMG. Okey, untuk kronologi kes, pada pertengahan tahun 2021, KPMG membangkitkan kebimbangan mengenai penyata kewangan dan amalan perekonomian serba dinamik. Isu yang dibangkitkan termasuk keberkesanan kawalan dalaman dan pengurusan risiko. Serba dinamik mencadangkan untuk menyingkirkan KPMG dan melantik juru audit baru iaitu Ernst and Young iaitu EY. Pada Jun 2021, Serba Dinamik memfailkan saman fitnah terhadap KPMG atas dakwaan fitnah dan kerugian kewangan. KPMG meletakkan jawatan sebagai juru audit luar berdasarkan keperluan bebas. Mengenai perkara yang dibangkitkan oleh KPMG, yang pertama ialah KPMG mengesahkan hanya satu daripada 12 transaksi pelanggan dan tidak boleh mengesahkan kesahihan surat pengesahan yang dihantar kepada baki 11 pelanggan. Serba Dinamik didakwa melakukan transaksi melibatkan pembekal tempatan dengan alamat berdaftar yang sama, menyebabkan jumlah transaksi berjumlah RM481 juta. KPMG membangkitkan kebimbangan mengenai pelanggan dan pembekal di Bahrain, termasuk alamat pejabat dan pendaftaran nombor fax pelanggan di laman web rasmi. Isu termasuk invoice pembekal yang tidak berdaftar dan pencanggahan dalam perjanjian kontrak undang-undang, invoice dan stem syarikat pelanggan. 6 daripada 7 pelanggan membuat pembayaran terus kepada subkontraktor dan syarikat kumpulan. Manakala 3 pelanggan mempunyai modal saham minimum yang diperbadankan pada 2019 dan 2020. Penemuan fakta oleh EY Consulting. Skop 1, EY Consulting meragui kebenaran transaksi dengan 11 pelanggan yang dikenal pasti berjumlah lebih RM435 juta. Skop kedua, kebimbangan yang dibangkitkan mengenai transaksi dengan 6 pembekal tempatan berjumlah lebih RM638 juta. Skop ketiga pula, EY Consulting menemui anomali dalam kontrak dengan 5 pelanggan dan 1 pembekal berjumlah lebih USD76 juta. Skop keempat, kebimbangan yang ditimbulkan mengenai pelanggan dan pembekal Bahrain berjumlah lebih USD12 juta. Perintah untuk memasukkan kesan kemaskini penemuan fakta EY Consulting dalam pengumuman awam syarikat berjumlah RM1.4 bilion pada 22 Oktober 2021. Di bawah Seksyen 369 kurungan A kurungan B besar dan Seksyen 368 kurungan 1 kurungan B kurungan 1 Roman Akta Pemasaran Modal dan Perkhidmatan CMSA, Suruhanjaya Security Malaysia memberi kenyataan bahawa Serba Dinamik dan 4 orang eksekutif tertinggi telah dikenakan kompaun sebanyak RM3 juta setiap seorang kerana mengemukakan penyata palsu yang melibatkan hasil RM6.01 bilion untuk tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2020. 4 individu tersebut ialah Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan iaitu Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah, Pengarah Eksekutifnya Datuk Syed Nazim Syed Faisal, Ketua Pegawai Kewangan Azhan Azmi dan Naib Presiden Akaun dan Kewangan Muhammad Hafiz Othman. Kesan terhadap Serba Dinamik. Penurunan saham menurun dari RM6 ke 35 sen. Pergantungan share digantung selama 59 hari. Penurunan modal pasaran. Kehilangan 3 milion dalam modal pasaran. Nexia SSY menyatakan disclaimer of option diklasifikasikan sebagai nota amaran 17/HN17. Kesimpulannya, skema perekonomian serba dinamik menggazikan kisah mengejutkan tentang bahaya ketidakstabilan kawalan dalaman dan risiko dalam dunia perniagaan. Analisis mendalam tentang keperluan untuk mengukuhkan
sistem pengawasan kewangan sebagai langkah pertama untuk mencegah penipuan. Kesan teruk terhadap sebab dinamik termasuk penurunan saham, kehilangan kepercayaan pelanggan menunjukkan betapa pentingnya pematuhan, integriti dan keterusan. Tindakan perbaikan yang diambil oleh syarikat menunjukkan kesetiaan untuk membetulkan keadaan. Bagaimanapun, ini harus menjadi peringatan kepada semua syarikat untuk memastikan prosedur yang baik dan keterusan dalam pelaporan kewangan. Sekadar ini bukan hanya masalah syarikat, tetapi ia merangkumi seluruh industri. Oleh itu, kerjasama dalam menetapkan piawaian dan amalan terbaik adalah kunci dalam mengekalkan kestabilan dan kepercayaan dalam persekitaran perniagaan global. Akhir sekali, sekadar perikanan sebab dinamik memberi pengajaran penting tentang keperluan untuk meningkatkan integriti perniagaan, memperkuat kawalan dalaman dan meningkatkan nilai-nilai transparansi dan kepatuhan. Hanya dengan tindakan bersama dan komitmen kepada etika perniagaan yang tinggi, kita dapat memastikan kelestarian dan kejayaan industri perniagaan global. Terima kasih. Sekian, terima kasih.